yang tanya saya soalan pertama. Dia kata, adakah ini sandiwara Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kalau siapa yang mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau tidak pernah bersandiwara dengan perkara-perkara sebegini. Beliau tidak pernah bersandiwara dengan perkara-perkara sebegini. Kalau dia kata dia ada majoriti, dia ada majoriti. Tapi kenapa dia announce awal sangat? Kenapa tak tunggu Agong setuju baru kita announce? Dia macam ni, tuan-tuan dan puan. Kalau kita nak lawan dengan ular tedung, kawan saya tadi, saya tengok siapa sebut, The Black Mamba, dia kata. Ni ada kawan saya di AP Sarawak. Saya sebutlah nama dia, Saudara Jab Zainal. Dia kata kalau kita nak lawan dengan The Black Mamba, kita tak boleh jadi orang yang baik. Kita kenalah jadi macam Black Mamba juga. Sebab dia tahu kalau dia tunggu terlalu lama, kita kena faham bahawa sehari sebelum, pada hari Datuk Seri Anwar menghadap Agong, di mana Agong tu pada masa itu gering, benda itu sebenarnya sudah pun tersebar. Saya tahu dah pada hari yang Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Agong, dan Agong tidak dapat berjumpa dengan beliau kerana dia kena ke AJN. Saya tahu. Kalau saya tahu, bayangkan seluruh Malaysia sebenarnya dah tahu. Kalau seluruh Malaysia dah tahu bagaimana gerakan-gerakan yang melobi ini, mereka akan pergi berjumpa dengan setiap MP untuk memastikan bahawa MP ini tidak melompat. Jadi, kalau kita diamkan perkara ini, untuk memastikan bahawa perkara ini tidak orang kata apa, tidak berlaku. Maksudnya kita nak secure. Akhirnya Datuk Seri Anwar membuat pengumuman. Pengumuman itu bukan saja meletak pressure kepada institusi yang memerintah kita, tetapi meletakkan pressure kepada Perdana Menteri. Kenapa? Sebab sekarang ni Anwar kata dia ada majoriti. Muhyiddin Yassin duk deny, tak ada. Apa yang Anwar nak buat adalah Muhyiddin Yassin kena buktikan dia ada majoriti. Dengan cara apa dia nak buktikan dia ada majoriti? Pertama, dia buat SD. Ataupun yang kedua, dia kena buat sidang parlimen tergempar untuk buat undi percaya atau undi tak percaya, whichever one. Kalau dia kata, this is my words against your words, dia kata. Ini kata-kata aku lawan kata-kata kau. Kalau kata-kata aku lawan kata-kata kau. Okey, kita buktikanlah dekat gelanggang. Gelanggang dia apa? Parlimen lah. Parlimen lah gelanggang dia. Gelanggang yang sebenar-benarnya untuk membuktikan kita ada sokongan ke tak ada sokongan. Dia bukan sokongan sekarang ini untuk meluluskan undang-undang. Dia sokongan untuk menentukan sama ada Muhyiddin Yassin itu masih lagi mempunyai majoriti untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dia persoalan sekarang ini bukannya adakah anda menyokong Perikatan Nasional, bukan. Adakah anda menyokong Barisan Nasional, bukan. Adakah anda menyokong rang undang-undang, bukan. Persoalannya adakah anda menyokong Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Itu persoalan dia. Dia bukan persoalan adakah anda menyokong Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Itu bukan persoalan. Di parlimen itu persoalan dia. Kenapa? Kerana kalau Perdana Menteri kolaps, kerajaan kolaps. Sebab itu saya kata, mungkin ramai orang UMNO sokong BN. Ada orang bersatu, orang UMNO, orang PAS sokong PN. Tetapi bukan semua mereka sokong Muhyiddin Yassin. Kenapa? Dia membawa kepada sejarah-sejarah kisah cinta luka. Mereka-mereka yang tidak mendapat tawaran-tawaran jawatan. Terutama apabila Azmin Ali sudah menjadi kaduk naik junjung. Apabila Azmin Ali sekarang ini, kita tengok pemuda Azmin Ali naik pergi ke Sabah naik helikopter. Kalah bersatu. Jadi nak nampak tuan-tuan dan puan, nak tunjuk macam mana kartel-kartel ni sekarang, kartel-kartel tu dah masuk dalam bersatu. Sebab itu saya kata, yang menyokong Anwar Ibrahim sekarang ni terdiri daripada mereka yang berada di dalam PAS. PAS tak payah nak sombong sangatlah nak tanya kenapa UMNO macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. PAS, UMNO, GPS. Alexander Natalinggi hari ini keluarkan nyataan, semalam pun keluar satu statement mengatakan GPS tidak akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul. GPS sebagai parti tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi bukan sebagai individu. Individu komponen di dalam GPS belum tentu mereka tidak menyatakan sokongan. Dan juga sabarlah, warisan dan sebagainya. Kita tahu warisan sebagai parti tidak menyokong. Warisan sebagai parti tidak menyokong, tetapi bukan komponen ahli-ahli dalam mereka. Sebab itu sekarang ni kalau kita tengok menariknya, dia bukannya sokongan parti-parti. Pakatan Harapan adalah gabungan parti, tetapi dia sokongan individu-individu di dalam parti.
yang memastikan bahawa mereka akan kekal bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Again, balik kepada soalan, kenapa nak sokong Anwar Ibrahim ni? Okey, kita jawab. Pertama, keadaan ekonomi yang terlalu mendesak. Kebanyakan mereka-mereka daripada bukan PH yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ni melihat bahawa Muhyiddin Yassin tidak mampu menyelamatkan keadaan ekonomi negara yang ada sekarang. Dan desakan itu datang daripada rakyat kepada wakil rakyat. Ada di antara mereka yang masih lagi mempunyai, orang kata, berjiwa kepada rakyat. Dia nampak kesan akibat apa yang berlaku kepada rakyat. Ransangan ekonomi, plan, kreativiti Muhyiddin Yassin dalam menyelesaikan masalah negara itu mereka tak nampak. Dia orang tak nampak bahawa benda itu boleh menyelamatkan negara. Kita kadang-kadang kita kena fikir, jangan lihat ahli-ahli politik ni, walaupun dalam Barisan Nasional, Perikatan Nasional Bersatu, bukan semuanya yang nak fikir aku nak berkuasa. Bukan. Kadang-kadang mereka melompat sebab mereka nak jadi kerajaan. Kenapa nak jadi kerajaan? Sebab mereka nak tolong rakyat. Ini memang betul-betul mereka yang nak tolong rakyat. Tetapi setelah dibagi peluang kepada Muhyiddin Yassin, mereka tak nampak bahawa Muhyiddin Yassin dapat menyelamatkan ekonomi negara Malaysia dalam keadaan COVID sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, PKP mungkin akan balik. PKP mungkin akan datang balik. Sabah sekarang ni, hari ni 100 lebih kan? 111. Sabah, seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia 111. Dan angka 3 ni dah berlangsung for the past few days. Kalau sekiranya dia masih lagi berterusan for the next few days, berkemungkinan PKP akan berlangsung. Dan kalau PKP berlaku, kita negara kerugian 2 bilion satu hari. Soalan dia, apa yang Muhyiddin boleh buat untuk selamatkan negara sekarang ni? Apa Muhyiddin boleh buat untuk selamatkan negara? YB ini berfikir bahawa Muhyiddin bukanlah satu Perdana Menteri yang bijak boleh menyelesaikan masalah negara. Tak boleh. Dia ada menteri yang ramai, tetapi semua mereka tak berfungsi. Contohnya Tun Ibrahim Tuan Mal, adakah suruh tadah air dekat Kelantan? Aku gelak hari tu sebab dia tak nak cakap putih. Rupanya dia lagi bangang daripada bangang. Sebab apa dia bagi jawatan-jawatan ini kepada walaon-walaon dan macam-macam yang tak erti buat kerja ni? Sebab janji. Muhyiddin bagi jawatan ni sebab janji. Dia tak tahu nak bagi apa, bagilah jawatan. Bukan sebab kebolehan dan kemampuan mereka. Bukan sebab kebolehan dan kemampuan mereka dalam mentadbir. So balik kepada cerita Sultan tadi, kita boleh expect sebenarnya bahawa insya-Allah sekarang ini Sultan Gering, Agong Gering, pada hari Isnin lepas. Isnin? Yalah Isnin lah. Pada Isnin hari ni apa? Jumaat. Dalam masa 10 hari dia seminggu tak akan berjumpa, so kita expect dia akan berjumpa paling awal pun hari Rabu depan. Hari Rabu yang akan datang. Dia is a waiting game. Tetapi waiting game yang sebenarnya melemaskan golongan Perikatan Nasional, Barisan Nasional untuk meneka-neka siapa sebenarnya akan melompat. Dan yang akan melompat ini adalah mereka-mereka yang tidak disangka akan melompat. Adakah ada dalam Zahid RPK Raja Petra hari ini kata bahawa Anwar ada buat deal dengan Zahid bahawa semua kes akan digugurkan. Najib pun semua kes akan digugurkan. Di satu benda yang kita tahu tentang Anwar Ibrahim ni, dia tak akan melanggar prinsip. Tak payah berkuasa pun tak apa, tapi prinsip dia tak akan langgar. Dan Zahid serta Najib bukan antara orang yang akan bebas dan bersama dengan pasukan Anwar. Kalau mereka bersama sekalipun, belum tentu selamat tempat tersebut. Belum tentu selamat, bukan tempat, kes tersebut kepada mereka. Apa? Ya, Muhyiddin. Muhyiddin. Oh ya, Najib sokong Muhyiddin pun tak selamat sekarang. Betul. Muhyiddin sokong Najib pun tak selamat, still dia dapati bersalah juga. Tapi dia masih sokong lagi. Dia masih lagi Kerajaan Perikatan Nasional. Dan still dia dapati bersalah juga. Jadi sokong itu belum tentu mengatakan bahawa dia akan sokong, dia akan selamat. Ada yang kata, kalau dia sokong Mahathir dia akan selamat daripada ini. Ini Najib sokong Muhyiddin, bersalah juga Mahkamah Tinggi. So macam mana tu? Puan-puan,
Ramai yang bertanya hari ni kan, banyak berita-berita palsu lah, bertebaran ke sana kemari, dia kata. Makan telur lah. Telur masak pula, telur malam-malam ni. Maka dia kata, tak apa, jangan risau. Okey, ini saya baca komen lah. Tak ada komen ni. Good, terima kasih. Minta maaf lidah saya ulcer. Sebab tu saya ada asid telan air liur. Lidah kita ulcer panas. Nanti panas kot, panas dalam. Jadi malam ni mamak sampai pukul 2. Oh, by the way, esok saya ke Kuantan. Kita ada program dekat Kuantan. Di mana hari Ahad ini kita akan ada satu talk, satu ceramah umum lah di Kuantan. Berkenaan dengan jemputan daripada Reformis Kuantan, dan insya-Allah saya dengarnya ada konvoi daripada Selangor esok akan pergi ke Kuantan untuk bersama dengan saya dan juga Mustafa Mansur di Kuantan pada esok hari, insya-Allah. So kita bersama dengan geng-geng Kuantan, geng-geng Reformis. Mereka daripada itu beria nak jemput saya. Kemudian AMK pun ada yang nak jemput saya di Gombak pada 11 hari bulan. AMK Gombak nak jemput saya untuk bagi talk di Gombak. Dan saya nak minta penjelasan pasti. Di Gombak. Menarik juga hari ni. Terima kasih sahabat. Yang menarik bila PAS mula-mula minta penjelasan UMNO dulu. PAS mengatakan dia nak minta penjelasan supaya minta penjelasan kepada UMNO. Kenapa mereka nak, orang kata macam Zahid punya kenyataan, dia kata dia orang tak boleh nak halang ahli-ahli mereka menyokong. So PAS sekarang ini minta kenyataan. Ada orang kata kenapa tak ada WhatsApp group ke? Buatlah WhatsApp group, tanyalah WhatsApp group, kenapa nak buat kenyataan sedemikian kan? Seolah-olah macam nak membuka pekung di dada. Dia kenyataan ini kenapa? Pertama kita tengok kenapa Zahid buat dulu. Zahid buat sebab Zahid nak bagi tahu bahawa dia orang pun UMNO dah dulu dia cakap UMNO tidak bersama dengan Perikatan Nasional. UMNO tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Yang bersama dengan Perikatan Nasional adalah ahli komponen parti UMNO. Sama juga sekarang ini. Yang bersama dengan Anwar Ibrahim adalah bukan UMNO tetapi individu di dalam UMNO. Jadi bila PAS bertanya soalan tersebut, it's a valid question. Jawapannya adalah sebab Zahid tidak command ahli-ahli UMNO. Dia bukan macam PAS ada wala. Sebab itu kita panggil dia walaun. Sebab dia ada wala dia. Dia punya kata-kata tok guru dia tu umpama macam satu dah kira fatwa, dah fatwa lah kira kalau haram halal. Sami'na wa ata'na, aku dengar aku taat, aku patuh. Itu je. Tapi selain daripada itu tak ada. Dia orang tak ada komponen dalam UMNO tu, tak ada. Sebab apa? Dia berbeza dengan zaman Mahathir. Mahathir dahulu, kekuatan Mahathir adalah antaranya Mahathir ni pandai, dia pandai menyimpan fail, mengugut ahli-ahli, mengintimidasikan setiap ahli. Semua ahli UMNO pada masa itu ada fail. Dia tahu. So dia tahu manusia ni tak ada manusia di dunia ni tak ada buat kesalahan kecuali seorang, iaitu Anwar Ibrahim. Bukanlah kata Anwar Ibrahim tu maksum, tak. Kesalahan rasuah, ambil projek, kesalahan ambil dana masa tu AP, bagai-bagailah pelbagai. The only one yang tak ada tu semua adalah Anwar Ibrahim. Kalau sampai sekarang kita boleh buktikan Anwar Ibrahim dia masuk penjara, kononnya sebab liwat, kononnya sebab rasuah, dan akta tu pun dah dimansuhkan. Sampai sekarang tak boleh nak dibuktikan. Tak ada siapa boleh buktikan. Jadi kalau kita tengok Zahid Hamidi tak command, dia tak pegang, orang kata file-file kepada ahli-ahli UMNO. Jadi dia tak boleh nak tentukan dia nak sokong siapa. Yang penting dia masih lagi dalam UMNO. Itu yang penting, dia takut. Jadi dalam keadaan sekarang ini, bagi UMNO adalah dia nak snap election je. Dia memang nak snap election. Tetapi kalau ditakdirkan berkuasa, bertukar kepada Anwar sekalipun, dia tak kisah, asalkan mereka masih lagi dalam kerajaan. Sakit bang, nak jadi bangkang bang. Kenapa? Bila mereka jadi kerajaan, maka dengan itu mereka bolehlah melawan Muhyiddin Yassin, bolehlah melawan Bersatu dalam pilihan raya yang akan datang. Okay? So akhirnya hari ini
Ashraf Wajdi pun cakap. Dia pun kata, kami pun nak buat penjelasan daripada PAS. Dia pun nak kata penjelasan daripada PAS. Disebabkan tindakan-tindakan PAS. Disebabkan oleh tindakan-tindakan PAS. Gaduhlah kau sama-sama. Sebab tu saya kata, antara parti paling jalang, saya guna perkataan ni, paling jalang adalah PAS. Kenapa? Semua dia nak masuk. Kan? Semua dia nak masuk. Pakatan Nasional dia nak masuk, Barisan Nasional dia masuk, Barisan Nasional dia nak masuk, Muka Pekat Nasional dia masuk. Dekat Sabah itu, asalkan dia boleh jadi kerajaan, dia buatlah apa saja sekalipun. Akhirnya, PAS yang kita kenal sebagai satu parti yang berprinsip menentang kemungkaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu, tinggallah menjadi satu parti yang seperti Dracula, yang dahagakan kuasa, yang dahagakan pangkat, yang dahagakan gaji ratus ribu, serban di kepala, jubah di badan, itu hanya sekadar mainan dan hiasan semata-mata.